Tengok ni dulu video, okay? Oh. Hello assalamualaikum semua and welcome back to my channel. Apa khabar? Sebiasa aku tak buat tempat lain, semua aku macam rasa macam ada di susah sikit nak buat video. Maaf kalau gelap, memang aku tak maaf, memang lampu aku macam ni, aku malas nak pasang lampu. Serius aku malas. Kalau aku nak pasang pun macam nak tak nak je. Hari ni kita akan reaction video daripada saluran Ajar. Ajar memang aku dah perhatikan lama, dia banyak buat video untuk banyak anak-anak muda yang rasa susah untuk buat, rasa susah lah nak tahu apa benda-benda tu lah, pasal boy pasal kartun ke, dia akan cerita lah. Memang video dia gempak gila, aku suka cara dia buat video. And hari ni kita akan reaction 5 kebolehan jenis yang kita tak mampu nak ikut. Maknanya jenis tu ada benda yang tak boleh ikut. Aku rasa semua jenis kita mampu ikut sebab diorang punya otak tu lagi, orang cakap, bijak, lagi hebat. Okay, jadi jom kita teruskan video. Sebelum tu jangan lupa untuk follow Instagram aku, dia akan muncul kat sini. Yalah, aku tak tahu kenapa dia nak muncul, tapi yalah, dia muncul pun ada sebab. Kau pergi je follow, senang, easy PC. Easy PC. Okay, dengan kiraan 1, 2, 3 and play. Assalamualaikum, saya Haziq Rahim dan selamat datang ke saluran Ajar. Kadang-kadang cemburu juga dengan orang yang kita panggil genius. Mereka lah golongan yang kita biasa nampak skor tinggi dalam periksa, hasilkan ciptaan-ciptaan dan penemuan akademik terbaru, pegang jawatan tinggi akademia dan dapat jawab soalan cikgu dekat depan walaupun tidur dalam kelas. Iman angkor lah tu, kurang asam betul, tidur dalam kelas cuma boleh skor. Dan dah pasti bila kita baca kisah-kisah kebolehan genius, akan timbul rasa kagum dan akan terbit persoalan, boleh ke aku ikut bakat dia orang ni? Jadi jom kita tengok 5 kebolehan genius dalam sejarah yang kita mungkin tak mampu nak ikut. Betul guys. Satu, betul. Antonio Magliabecchi, speed reader yang gila buku. Berapa banyak buku anda baca setahun? 10, 20. Kalau anda tahu tentang komuniti speed reading, mungkin anda dan saya akan malu dengan pembacaan kita. Mereka mampu menghabiskan beratus-ratus buku setahun. Rahsianya adalah kemahiran mereka membaca dengan sangat laju. Sebahagian master mampu membaca lagi laju daripada kelajuan jari mereka membelit kertas. Dan terdapat rekod pembacaan selaju 416,200 pembacaan seminit. Dan aku tak boleh baca macam tu. Antonio Magliabecchi yang hidup pada tahun 1600. Aku tak boleh baca macam orang macam ni. Yang dikenal sebagai bibliomania. Bibliomania. Orang yang sangat gilakan buku. Jadi ada jugalah jenis gila yang bagus. Satu hari ada seorang penulis buku yang nak cuba bagus. Okay. Jadi dia bawakan satu manuskrip baru. Tapi bagus juga kalau kau baca, tak apa. Dan menyuruh Magliabecchi baca. Setelah beberapa ketika, dengan serta-merta Magliabecchi pulangkan, mengesahkan dia dah baca keseluruhan buku. Beberapa hari selepas tu, penulis buku tersebut berpura-pura kehilangan manuskrip tersebut. Dan beliau bertanya kepada Magliabecchi sama ada dia ingat beberapa perenggan. Magliabecchi kemudian menulis semula keseluruhan buku tersebut dengan sempurna, siap dengan titik nokta dan koma, langsung serupa macam yang asal. Kemahiran Magliabecchi membaca dengan sangat laju tersebar jauh sehingga ia dilantik menjadi pustakawan peribadi Duke of Tuscany. Dia kemudian menghabiskan bacaan sebanyak 40,000 buku dan 10,000. Aku pun terkejut macam mana dia boleh buat. Diceritakan dia tidur di atas katil yang dikelilingi berjilid-jilid buku yang dihabiskan. Setengah jam setiap satu sampailah dia tertidur. Nombor 2, Hamka, menulis magnum opus dalam penjara. Bagi sesiapa yang banyak menulis dah tentu setuju, tempat dan suasana mainkan peranan yang sangat penting untuk menghasilkan tulisan. Ya, pasal penjara tempat yang paling bagus lah. Menulis tulisan berat dan akademik. Banyak orang yang bagus masuk penjara. Assignment akhir tahun atau jurnal akademik. Untuk mula menulis pun kita kena cari tempat yang tenang, semacam pejabat, bawah aircon dan dekat dengan bahan-bahan bacaan dan rujukan. Kalau tak, tahu-tahu dah lagi 2 minggu nak hantar, bilangan patah kata pula baru 150. Itulah sebabnya karya magnum opus ataupun masterpiece Hamka, Tafsir Al-Azhar, sangat mengagumkan sebab ia dihasilkan dalam penjara. Hamka ataupun Haji Abdul Malik Karim Abdullah adalah antara ulama ulung Nusantara.
Beliau dituduh oleh Parti Komunis Indonesia berkumpulan membunuh Presiden Soekarno dan kemudiannya dihumban ke dalam penjara. Kalau orang lain, situasi penjara yang sempit lagi tertinggi dari peradaban mungkin mendatangkan tekanan dan kebingungan. Tapi nampaknya lain ceritanya bagi Hamka. Aduh. 2 tahun dalam penjara dihasilkan tafsir ulung Nusantara, juzuk 1 sampai 30, 9 jilid semuanya yang sangat berkualiti tinggi, lengkap dengan penjelasan kosakata, sebab nuzul ayat, munasabat ayat, berbagai-bagai riwayat hadis sehingga diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar itu sendiri. Dan apabila dikeluarkan dari penjara, Hamka tidak berkecil hati dengan Soekarno, malah berterima kasih kerana tanpa dimasukkan dalam penjara, Hamka kata mungkin tak dapat nak disiapkan tafsir Al-Azharnya yang ulung itu. Nombor 3. Memang betul guys, memang betul. Sri Binasa Ramanujan menghasilkan rumus matematik dengan hanya berimajinasi. Wah, ni Sri daripada Binasa India Ramanujan daripada India. dianggap sebagai antara jenius matematik terulung India. Cerita Ramanujan ni memang menarik sebab kisah hidup dia tak sama dengan ahli matematik hebat yang lain. Jalan yang ditempuh oleh Ramanujan dalam hidupnya adalah jalan kemiskinan. Beliau tak dapat peroleh pendidikan universiti, tak mendapat akses pada buku-buku dan jurnal, terpaksa hidup keseorangan dan mati pada umur yang sangat muda, iaitu pada umur 32 tahun. Dan kebanyakan ahli matematik yang terkenal hakikatnya tak menghadapi kesusahan semacam hidup Ramanujan. Cerita dia, satu hari seorang ahli matematik Inggeris terkenal, G.H. Hardy, terima satu surat yang mengatakan ini datang daripada seorang prodigi matematik. Mula-mula Hardy tak layan surat-surat tu sebab dia pun dah dapat banyak surat-surat mengarut yang kata penghantar dapat selesaikan Fermat's last theorem lah, hasilkan rumus matematik baru dan sebagainya. Ternyata Hardy terdetik untuk melihat surat tersebut. Dia kata orang yang hantar ni sama ada penipu ataupun genius. Jadi setelah 2 jam setengah meneliti surat tersebut, Hardy keluarkan keputusan genius. Sebabnya apabila melihat formula yang ditulis dalam surat tersebut, Hardy mengatakan tak ada orang yang boleh berimajinasi hasilkan rumus-rumus ni. Ternyata penghantar tersebut merupakan Ramanujan dan dia kemudian dijemput belajar di Cambridge. Apa yang menakjubkan adalah Ramanujan kemudian menghasilkan 3,000 ke 4,000 rumus matematik yang ditulis dalam 3 buku nota peribadi beliau. Kalau orang lain hobi mereka adalah kumpulkan stamp, hobi Ramanujan adalah mengeluarkan 5 ke 6 teorem matematik baru setiap hari. Yang paling menarik adalah ketika ditanya tentang rahsia Ramanujan mampu keluarkan teorem-teorem baru ni, Ramanujan mengatakan ia adalah inspirasi dari Tuhan. Nombor 4. I don't know. Polymath, multi-genius yang kuasai Zhang Heng. pelbagai bidang. Daripada Cina. Dalam sejarah ada segolongan manusia yang istimewa, iaitu yang kita panggil sebagai polymath. Polymath atau multi-genius merupakan seorang yang kuasai pelbagai bidang ilmu. Juga mereka mampu sintesiskan keseluruhan jaringan ilmu untuk selesaikan masalah yang kompleks. Mereka adalah golongan yang kita tertanya-tanya tidur berapa jam sehari sebenarnya. Di China terdapat seorang polymath yang terkenal dalam lipatan sejarah bernama Zhang Heng. Zhang Heng. Maaflah kalau saya rosakkan nama dia. Zhang Heng yang hidup pada zaman dinasti Han merupakan seorang ahli falak, ahli matematik, saintis, jurutera pereka cipta, ahli geografi, kartografer, artis, penyajak dan sarjana bahasa. Banyak. Antara sumbangan Zhang Heng adalah seismometer, sfera almilari berkuasa hidrolik, pengiraan nombor pi, teori lunar dan gerhana bulan. Walaupun berbakat besar, kerajaan China zaman tu nampaknya tak menghargai beliau sebab gaji beliau ketika tu hanyalah 600 Shi. Berapa gaji paling kecil penjawat awam waktu tu? 100 Shi. Paling besar 10,000 Shi. Lebih kurang macam zaman sekarang lah kot, apabila golongan intelek kita tak dibayar setinggi artis dan juga ahli politik. Walau bagaimanapun kerajaan China moden menunjukkan perhargaan terhadap harta warisan mereka. Maaf gelap meletakkan wajah Zhang Heng pada stamp. Bolehlah. Nombor 5. Imam Bukhari,
ingatan yang sangat cemerlang. Imam Bukhari. Kalau anda seorang Muslim, Yes, memang. pasti anda mengenali atau pernah mendengar Confirm. Imam Bukhari. Aku punya sekolah memang Imam tampal Bukhari, apa-apa dia cakap. Atau nama sebenarnya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Digelar sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis dan juga merupakan penulis Sahih Bukhari, kitab yang dianggap kedua paling sahih setelah Al-Quran. Kekuatan ingatan Imam Bukhari merupakan satu tanda kekuasaan Allah. Pada ketika berumur 10 tahun sudah terserlah kecerdasan beliau. Satu ketika, ulama bernama Ad-Dakhili membacakan hadis dengan sanad dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Maka Bukhari yang ada di majlis ketika itu mengatakan kepada ulama tersebut, sesungguhnya Abu Zubair tak meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Ad-Dakhili kemudian menyemak kitab asal dan bertanya kepada Bukhari, maka apa sanad yang sebenar? Bukhari mengatakan Zubair bin Adi dari Ibrahim. Ad-Dakhili mengatakan, ya, engkau benar. Dalam satu riwayat, Imam Bukhari mengatakan boleh beliau ingat lah, memang mengingati dalam buku kepala memang tu lah. 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Wow. Dan beliau menghafal sanad dan matan setiap hadis. Wow, akbar. Bagi Allah setiap akbar. sanad, beliau mengingati nama, tarikh lahir, tarikh kematian dan tempat tinggal setiap orang. Kalaulah kita ada kebolehan Imam Bukhari bila balik kampung jumpa saudara mara. Yes. Juga Kadang aku dalam mudah riwayat, lupa tau. para ahli hadis kota pernah bersepakat untuk menguji ingatan Imam Bukhari. Maka mereka kumpulkan 100 hadis dan menukar-nukar sanad dan matan setiap satu. Maka mereka membacakan satu persatu hadis kepada Imam Bukhari. Untuk hadis pertama, Imam Bukhari mengatakan tak tahu. Hadis kedua sampailah ke 100, semuanya dikatakan tak tahu. Maka orang awam pun berpandangan sesama sendiri. Mereka mengatakan, Imam Bukhari ini tak tahu apa-apa. Sampailah Imam Bukhari mengatakan kepada penguji pertama, hadis yang kau bacakan adalah demikian dan demikian. Sebenarnya, yang benar adalah demikian dan demikian. Maka dibetulkan untuk semua 100 hadis. Maka manusia pun mengakui kehebatan hafalan beliau. Jadi itulah dia 5 bakat dan kebolehan jenius yang kita mungkin tak mampu nak ikut. Jadi ada siapa-siapa lagi yang saya terlepas dalam sejarah mungkin dalam kelas anda sendiri? Aiman, tuliskan dalam bahagian komen. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, Sama-sama. share dan subscribe di YouTube. Subscribe, Dan kita jumpa okey. dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kepada Saron Najar bagi video yang bermanfaat macam ni. Aku sebenarnya video lama dan aku tak tengok sebab mungkin aku lupa kot. Okay, apa yang kita belajar dari sini adalah genius mungkin ada orang akan pandang. Kau tengok zaman Cina dahulu kan, diorang tak macam appreciate orang-orang yang genius ni. Sebab bagi aku orang genius dahulu diorang hanya pandang macam ya ke. Tapi bagi kita lah zaman sekarang orang genius macam wow, diorang macam level diorang dah macam lain macam lah. Tapi bagi aku walau bagaimanapun dia tetap manusia, kita pun manusia, jadi appreciate lah. Aku pun follow Instagram dan yelah kalau kau tengok sekarang grafik pun gambar gelap macam ni. Memang aku rasa aku terpaksa buat sebab dah keadaan aku macam ni kan. Aku buat je lah, tak kisahlah apa-apa pun. Dah follow, okay, terima kasih. Dan macam biasa, ciao. 夢ならばどれほど良かったでしょう